Baik penonton, kalau tadi kita dah berbicara berkenaan bagaimana impak bajet 2022 ini secara inklusifnya memberi manfaat kepada semua pihak, sama ada dalam sektor pendidikan, dalam sektor perniagaan dan juga sektor kesihatan. Dan sekarang ini kita bawakan di studio Selamat Pagi Malaysia iaitu dua orang usahawan. Yang ini boleh kita tahulah daripada pengalaman mereka sendiri bagaimana mereka menghadapi cabaran sepanjang pandemik COVID-19 dan juga bagaimana bajet 2022 ini memberi nafas baharu terhadap perniagaan mereka. Jadi saya perkenalkan dua orang usahawan yang bersama saya pada ketika ini iaitu Puan Nurina Hashim dan juga Encik Fahmi Harmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sedia maklum secara keseluruhannya sejumlah 14.2 bilion dana yang disediakan oleh pihak kerajaan dalam bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan untuk memberi rangsangan kepada perniagaan-perniagaan PKS amnya. Jadi untuk permulaan ini, apa antara kabar-kabar gembira yang diterima melalui bajet 2022 ini? Okey, sini. Saya ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina binti Hashim, adalah founder kepada Makedabs iaitu kambing perap. Okey. Dan sekarang ni kita dalam proses untuk keluarkan PY yang terbaru. Okey, untuk bajet yang 2022 ni sebenarnya bila kita dengar tu, saya sebagai usahawan wanita, sebagai usahawan wanita saya rasa sangat bangga dan rasa gembira dengan peruntukan-peruntukan baru yang kerajaan sediakanlah. Sebab kali ni apa yang kita nampak, kerajaan lebih memfokuskan kepada pembangunan wanita. Okey, untuk mengangkat wanita. Jadi saya ni sebagai seorang founder dan of course ada anak-anak tim saya yang ramai datangnya daripada wanita. So kita rasa macam lebih bersemangatlah untuk dengan dana-dana baru ni kan, semua peruntukan daripada Tekun, Mara, semua tu sangat-sangat membantu kita lah sebenarnya. Cumanya of course ada proses dia. Jadi apa pandangan saya adalah kita jangan rasa takut untuk ke depan. Sebab kerajaan pun dah bersama-sama dengan kita sekarang ni. Okey, untuk wanita-wanita lah, usahawan-usahawan wanita. Okey, di mana kita sekarang macam saya sendiri pun lebih memfokuskan untuk membangunkan wanita juga, menginvite wanita-wanita suri rumah ataupun yang berkejaya tetapi mereka diberhentikan kerja akibat pandemik sebelum ni. So jangan down, jangan menyerahkanlah, sebab walaupun kita memang orang kata berhadapan dengan banyak cabaran sebelum ni dalam pandemik, tapi bila kerajaan mengumumkan sesuatu yang baru, dia umpama macam buka ruang baru, pintu baru, nafas baru kepada kita. Lagi-lagi sekarang ni dengan kita dah boleh ada kelonggaran sedikit lah kan. Boleh dine in, boleh balik kampung. Semua tu adalah orang kata impact yang positif untuk kami sebagai usahawan, especially saya sebagai wanita lah. Itu dari sudut pandangan saya lah. Okey, itu dari sudut pemerkasaan usahawan wanita dalam bajet 2022 ini. Okey, Encik Fahmi, bagaimana untuk kita melihat cabaran sepanjang pandemik COVID-19 sebelum ini kepada PKS, dan sekarang ini alhamdulillah banyak negeri sudah pun berada di fasa 4, pelbagai sektor ekonomi sudah pun diberikan kelonggaran, banyak ekonomi sudah pun dibuka. Jadi bagaimana ianya memberi rangsangan baharu buat peniaga-peniaga di luar sana untuk mereka berangka ekosistem baharu bagi perniagaan mereka, khususnya berkaitan dengan bajet 2022 ini? Okey, bagi saya kita ambil sikit sambungan daripada isteri saya, iaitu saya sebagai seorang lelaki dan juga sebagai seorang suami, saya memang betul-betul rasa bersyukur kerana daripada pembentangan bajet 2022 ni, bagi saya dia adalah satu impak yang sangat besar kerana dia lebih fokus untuk menaikkan kaum wanita. Jadi sebagai seorang suami, dia memang selalu, saya itu sebagai tulang belakang yang sentiasa support. Dan sehingga ke hari ini, apa yang dilakukan memang sentiasa saya support. Okey, jadi itu untuk daripada yang tadi. Untuk yang sekarang ni, untuk daripada segi impact, bagi saya selama 2 tahun sebenarnya, memang bagi saya ada satu struggle. Memang nak kata terkesan, memang terkesan. Dan dari sudut situ kita nampak mereka akan struggle. Tetapi saya tidak memikirkan dari segi negatif. Kita kena tukarkan kepada positif. Sebab bagi saya dalam masa 2 tahun untuk pandemik tersebut, kita memang akan berfikir dan ada satu impak yang baik sebenarnya, iaitu daripada offline kita cuba bawa kepada online. Jadi kat situ orang yang tak pandai tak boleh kata tidak, tak nak. Betul. Jadi orang kena start belajar daripada situ. Jadi bagi saya untuk impact setelah pandemik kita dah sampai ke fasa keempat. Jadi bagi saya orang punya peluang semakin meluas, iaitu daripada sudut
masa pandemik tu diorang dah belajar online. Jadi diorang boleh gunakan dua platform tersebut. Itu bagi sudut pandangan saya. Itu hikmah terbesar sepanjang pandemik COVID-19. Di sebalik semua cabaran yang ada ini, hikmah terbesar yang boleh kita pelajari adalah dari aspek pendigitalan. Betul. Dan sudah pastinya kerajaan juga melalui bajet 2022 ini skim geran pendigitalan PKS sehingga RM5,000 untuk PKS dengan pengkhususan dana 50 juta bagi PKS Mikro Bumiputera di luar bandar. Dan itu merupakan satu inisiatif yang sangat baik untuk kita memberi rangsangan baharu buat PKS-PKS luar sana untuk beralih kepada digitalisasi. Ianya bukan lagi merupakan satu pilihan, tapi sebaliknya ia bukan satu keperluan pada ketika ini untuk beralih kepada digital. Kerana kalau tidak beralih kepada digital, mungkin akan ketinggalan dari segi pemasaran. Jadi sebagai seorang pengasas produk sendiri, jadi bagaimana proses pendigitalan ini membantu untuk merangsang perniagaan ke peringkat lebih tinggi? Okey, apa yang telah saya lalui, saya berkongsi sedikit. Sepanjang pandemik, of course lah saya mengalami kejatuhan pada tahun 2019 yang sangat teruklah dalam bisnes. Tapi pada awal tahun 2020 kita dikabarkan untuk PKP lah semua tu. So saya ada satu kerisauan pada permulaan tu. Tapi bila kita dah terpaksa menerima keadaan pandemik semua tu, apa yang saya nampak adalah bisnes saya semakin grow. Walaupun saya kejatuhan, tapi dalam pandemik sebenarnya bisnes saya grow. Kenapa? Sebab kita beralih 100% kepada digital. Alhamdulillah. Itu adalah benda yang paling saya rasa sebenarnya ada hikmah. Okey, PKP berlaku, pandemik berlaku, tak ada sebarang yang Allah hantar tu untuk keburukan kita. Sebenarnya ada hikmah. Okey, contoh daripada orang yang tak pandai nak buat live dekat Facebook. Tapi dah boleh buat live. Itu satu orang kata impact jugalah dalam bidang perniagaan. Dan yang tak pandai nak guna Facebook untuk online kan dia punya bisnes dia, semua dah pandai. Okey, contoh apa yang saya ajar kepada tim saya yang mereka datang daripada suri rumah banyakkannya sebabkan suami dah kena berhenti kerja, pendapatan tak ada. So kita invite mereka-mereka tu untuk bersama-sama dengan kita belajar daripada basic. Kita ajar dia daripada tak pandai nak guna Facebook, tak pandai nak guna IG, even akaun IG Facebook pun tak ada. WhatsApp sahaja yang diguna. So itu sampai sekarang ni mereka berani untuk berhadapan dengan apa kata live tu dalam Facebook dan ada boleh dapat sumber keuangan daripada situ. So kata nak tak nak kita kena terima. Walaupun you tua, you muda, okey, you kena terima bahawa kita dah kena ke fasa baru dah. Kita jangan nak fokus kepada offline. Sebab apa? Kita tak tahu ini baru kata COVID-19. Dan kerajaan membantu kita dari sini. Seandainya kita di hadapan nanti, okey, mungkin kita nampak okey, sekarang kerajaan dah bantu kita banyak benda. Jangan selesa. Sebab akan datang kita tak tahu wabak apa lagi yang datang. Faham tak? Mungkin semua kedai dah kena tutup. So nak bergantung dengan apa? Jadi apa yang kerajaan tekankan ni bagi saya sangat-sangatlah membantulah. Sebagai seorang usahawan memang sangat membantu sebab dia membuka mata ramai orang yang mungkin dia tanya-tanya kenapa kena pakai online? Kenapa aku dah berniaga 20 tahun kedai je kan? Tetapi sekarang mereka akan start compare. Online dengan offline, you kena fokus online. Kalau you nak grow lebih maju. Sebab kita nak setanding di mata dunia. Itu saja. Dan kita lihat bagai inisiatif dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga konvensional di luar sana untuk beralih kepada digitalisasi. Antaranya rangka tindakan ekonomi digital Malaysia My Digital yang menekankan kepentingan untuk memupuk perusahaan kecil dan juga sederhana ini beralih kepada digitalisasi. Kerana kita lihat pasaran melalui perniagaan online ataupun dalam talian ini, pasarannya sangat luas. Perniagaan rentas sempadan, bukan saja pasaran dalam negara, malah juga di luar negara. Jadi bagaimana untuk kita memberi semangat kepada peniaga-peniaga di luar sana supaya mereka jangan toleh belakang lagi tetapi terus maju harapan untuk beralih kepada digitalisasi ini. Okey. Bagi saya cakap dulu. Bagi saya sebenarnya dah ada peluang iaitu daripada online kita gunakan sebaik mungkin iaitu platform seperti IG, Facebook dan yang seangkatan dengannya gunakan sebaik mungkin, belajar. Sebab itu macam daripada company kita iaitu Makedap sendiri akan mengajar mereka, kita akan didik mereka daripada zero to hero. Sebab kita akan ajar step by step, kita tak akan ajar semua. Kita akan ajar step by step supaya dia faham apa maksudnya grow. Maknanya kita kena naik tangga satu tangga. Sebab bisnes bukan satu benda yang mudah. Trust the process. Trust the process. Itu bagi saya. Trust the process itu sangat penting. Dari pengalaman Puan sendiri sebagai seorang pengasas, apa antara keluhan daripada peniaga-peniaga di luar sana yang ingin mendapat bimbingan daripada Puan sendiri untuk mereka
merancang dan juga melaksanakan perniagaan mereka dengan lebih berjaya lagi? Okey, dari sudut pandangan saya, dari pengalaman yang saya lalui, so, saya tinggal di Ampang. Saya pernah buat survey sebelum Kerajaan Umum bajet ni, dan saya memang mengharap sangat ada sokongan daripada kerajaan bila saya buat survey dekat sekitar Ampang, saya turun pergi dekat peniaga-peniaga, penjaja-penjaja. Saya tanya mereka, adakah akak bergantung dengan kedai ni je ke? Kan, tapi dia kata, so nak tak kalau akak belajar untuk online kan, kita marketkan secara online. Mereka kata nak, tapi saya tak pandai. Itu je. Hairan tak ada pendidikan, tak ada. Tapi bila kerajaan umum yang dia akan bantu dari segi proses pembelajaran untuk offline, online apa semua tu, saya rasa ya Allah, ini adalah peluang. So inilah waktunya untuk wanita ataupun lelaki lah dekat luar sana yang mengalami kejatuhan dulu. Kalau you tak dapat bangkit waktu PKP, waktu pandemik, ini adalah masa untuk you bangkit. Sebab kerajaan dah bersama-sama dengan kita dalam banyak sudut dah. Tak ada istilah kata kerajaan tak bantu kita. Yang penting kita je nak kena fokus kepada apa peluang kerajaan bagi. Terus rebut. Of course dia ada cabaran. Kita nak apply satu-satu benda, nak pergi belajar. Benda tu perlukan orang kata komitmen you. Kalau you sendiri tak boleh bagi komitmen, kerajaan bantu macam mana pun you tak boleh nak grow. Itu saja daripada saya. So kalau kata you nak ubah hidup, jangan harapkan orang yang datang tarik you. You sendiri yang kena bangun, bangkit, cari peluang. Gunakan apa saja peluang. Contoh apa yang berlaku pada saya sendiri dalam pandemik. Apa yang berlaku adalah orang kata, dah lah jatuh. Duit tak ada langsung pula tu. Kan? Dengan anak lagi, staff lagi. Daripada orang kata sampai zero, macam mana kita nak bangkit dalam pandemik dengan orang lain semua yang berjuta-juta tu pun boleh lingkup. So, saya fikir satu benda je. Ini semua adalah peluang. Setiap masalah yang Allah hantar tu bukan sebenarnya untuk menjatuhkan kita ataupun menyakitkan kita. Sebenarnya itu adalah dia nak angkat kita ke satu level yang lain. Tapi kita yang kena berusaha cari jalan keluar macam mana kita nak berada selevel dengan orang lain. Baik. Penerangan yang cukup jelas saya pasti daripada perkongsian pengalaman dan juga perkongsian ini memberi inspirasi khususnya kepada PMKS, pengusaha mikro, kecil dan sederhana di luar sana untuk mereka terus memperkasakan perniagaan mereka khususnya pasca pandemik dan juga memanfaatkan setiap inisiatif dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan khususnya dalam bajet 2022 ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua usahawan kita iaitu Puan Nurina Hashim dan juga Encik Fahmi Harmi atas perkongsian untuk hari ini. Okay. Baik penonton, sekarang